Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarul, remiser dengan Masa Maju, M+ Masa Maju, dan juga trainer untuk Teropong Bursa. Dan hari ini saya nak bercerita sikit pasal satu artikel yang keluar dekat The Star ya. Artikel pasal The Star, dia cerita pasal sekejap ni ya. Dia cerita pasal supply chain teknologi supply chain yang dalam Malaysia punya. So seperti yang kita tahu, beberapa company yang dalam Malaysia adalah supplier kepada semiconductor industry di luar negara. Contohnya macam untuk microchip untuk Apple dan sebagainya lah. Apple iPhone tu kan, salah satunya Inari lah. So hari ni kita akan review. Bahagian pertama kita akan review satu sektor dalam table tu, dan bahagian seterusnya kita akan review lah satu persatu, dan kita akan cuba buat dari segi analisa, dari segi teknikal. Okay. Jadi sekejap ya. Untuk yang ni, so hopefully korang boleh tengok saya punya screen sekarang ya. So saya nak share kat sini, ini adalah artikel dekat The Star, iaitu eksklusif How Tech Supply Chain is Reshaping Malaysia ni. Kalau tak silap saya lah. Reshape, okay. Itu ya. So dia ada bagi artikel lah, so kita boleh baca dekat sini, dan juga dekat sini dia ada bagi beberapa company, dan dia ada satu table lah, table kat sini kat mana macam mana dia nak linkkan daripada satu industri ke satu industri lain. Okey, jadi ini saya dah dapatkan dia punya table ni. So ini adalah semiconductor supply chain. Okey, dia punya main supplier dia ialah Texas Instruments, kat sini ya. Kalau kita boleh zoom in sikit. Sorry. Okey, zoom. Kita ada Texas Instruments, Intel, Broadcom, Analog Device, Qualcomm dengan AMD. Ini antara yang besar lah. Lepas tu level yang keduanya ialah wafer fabrication, iaitu TSMC sepatutnya ni, UMC dengan SMIC. So ini adalah semiconductor manufacturer lah, ataupun pengilang semiconductor tu. Okay. Jadi dekat sini supplier yang utama dia akan dapatkan punya raw material dia. So dia akan dapatkan daripada inilah antara kita punya yang kita ada kat sini, iaitu Franken, Turia, UWC, MLEX. Lepas tu kita turun bawah lagi, bahagian packaging and assembly kita ada Inari, Globetronics, Unisem, KESM Industries dengan MPI, Malaysian Pacific Industries. So turun bawah lagi kita ada Electronics Manufacturing Services, ni VS Industry, PIE, ATA, IMS, SKP, Jabil, Foxconn dengan PR, Plexus. Jadi next daripada sini, daripada packaging assembly ni pergi ke automated test equipment, adalah beberapa lagi company lain. Jadi kita akan review semua ni daripada dari setiap grup tu kita akan buatlah, kita akan pecah-pecahkan daripada sebahagian satu, dan bahagian kedua, bahagian ketiga dan seterusnya. Okay. So hari ni kita nak cuba review yang utama ni dulu, iaitu bahagian packaging and assembly. So Inari Emerton, Getronic, Unisem, KSM dengan Malaysian Pacific Industry. So kita akan cuba cover yang ni ya. Alright, so tanpa melengahkan masa, jom kita buka dia punya technical chart ya. Okay. So kita fokus kepada, kita cuba tengok Inari dulu. By the way, artikel ni sebenarnya dikeluar pada 15 hari bulan, lebih kurang dalam 2 minggu lepas. Okay. Alright, so kita buka Inari dulu lah. Okay. Kita tengok dari segi technical charting dia macam mana. Apa yang saya ada dekat saya punya screen sekarang ni ialah multiple time frame window ya. So kita ada Inari sebelah kiri ni, ni counter Inari, tapi yang sebelah kiri ni ialah 3 bulan punya chart, mewakili satu candlestick ni sama dengan 3 bulan. Dan dekat sini daily chart, okay, yang mana satu candlestick ni mewakili satu hari. Okay. So saya dah keluarkan trading idea pasal Inari ni, dan dari segi pendapat saya lah, okay, dari segi teknikal, kita tengok carta 3 bulan ni sebenarnya dia dah hampir dengan
zone resistance dia, iaitu pada lebih kurang dalam antara RM2.30 RM2.30 hingga RM2.50. Jadi for now dari segi kita study dari segi revenue dia, pada paras tertinggi tahun 2018 ni, dia punya earnings juga antara yang tertinggi lah. Okay. Dan going forward sampai 2020, kita tengok sektor ni ataupun company ni dia bullish sekejap ya. Dia bullish daripada bulan April sampai sekarang, dan dia tengah mencuba paras tertinggi dia. Okay. Tapi yang saya tengok kat sini, dia punya pendapatan dia tak ada meningkat sebanyak masa pendapatan dia tahun 2017. Jadi saya tak pastilah, kemungkinan saya punya view agak bearish untuk Inari, sebab pendapatan dia sekarang ni masih belum boleh match pendapatan pada 2017 di mana dia dapat harga dia tertinggi masa tu. Okay. Kalau pendapatan dia meningkat, boleh match yang 2017 punya, dan maybe lebih lagi, ada kemungkinan harga akan breakout. So buat masa ni, kalau nak buat trading ni ialah hanya spekulatif trading sajalah. Okay, jadi untuk investment saya rasa tak sesuai lagi, kecuali bila dah keluar dia punya results dan ada improvement, dia kita boleh secara teknikal, dia dah breakout RM2.50 tu, kita boleh entry lah. Okay. Jadi untuk short term, hari tu masa saya keluarkan trading idea ni, dia harga dekat area sini saya rasa. Saya tak pasti, nanti kita check balik. Tapi lepas pada tu ada kemungkinan dia nak test previous high dia dekat RM2.38 ni. Okay, dia dah menghampiri kat sini dan dia gagal. Gagal tembus lah. Dia baru nak naik tapi gagal, dan dia mula gap down hari ni. Okay, ini adalah pada 4 September. Okay, itu Inari. Jadi pada saya tak sesuai lah untuk capital entry buat masa ni. Okay. Counter yang kedua, Getronics. Kita tengok Okay. Getronics, alright. Untuk chart 3 bulan, sorry, yang sebelah bawah ni ialah earnings per share ya, EPS. Jadi dia menunjukkan berapa dia punya pendapatan dia untuk setiap quarter. Sama macam Getronics, sama macam Inari, pendapatan dia dekat sini tidak lagi melebihi daripada harga yang lama. Jadi overall saya rasa ni pada tahun 2016, 2017 dan 2020 dia tengah test level resistance dia dekat sini. Okay. So bila dia test level resistance ni, kalau dia break baru kita kata bullish lah. For now untuk medium term ni kita nampak, pada pendapat saya lah, dia masih lagi bearish lah, kecuali dia melepasi paras RM3. Okay. Jadi sekarang ni dia duduk berlega-lega dekat area situ lah. Ini dia dah mula test previous high dia dekat daily chart. Lepas tu turun, naik balik dekat sini, pergi ke RM2.95, turun balik pergi ke RM2.97. Lepas tu dia turun balik. Dia gap down ni. Saya tak berapa pasti. Jadi ini pun kalau untuk short term, boleh cubalah kita nak target dekat area sini. Okay. Tapi tak baloi lah counter RM2, RM3 kita target 10% je kan. Okay. So kalau kat sini memang nampak masih lagi bullish lah. Maybe dia akan try RM2.97 macam tu lah. Okay. Mungkin dia akan try tu, mungkin tak. Okay. Jadi untuk medium term saya rasa ini masih lagi kurang sesuai untuk entry lah. Sebab kita kalau nak entry, kita kena breakout price ni dengan volume dulu. Jadi tanda-tanda dia nak breakout ni agak kurang lah, sebab kita tengok dia punya earnings dia pun makin menurun, kecuali earnings dia akan mula meningkat. Kalau earnings dia mula meningkat, dan ada kemungkinan dia akan menyambung kenaikan tu lah. Okay. So itu ialah Getronics. Okay ya. Jadi kita tengok yang seterusnya, Unisem. Okay, Unisem. Ini dia Unisem. Okay, solid kenaikan dia. Earnings dia mula dia mula berkurang lah, dia punya kerugian dia tu. Alright. So dari segi action ni masih lagi kita nampak benda yang sama agak berlaku. Previous high dia pada tahun 2017 dia tengah nak mencuba. Okay. Masa market kita crash hari tu dalam bulan March April hari tu
kat sini is actually one of the best price untuk belilah. Jadi saya ada bagi trading ideas untuk sektor teknologi masa tu. Dalam bulan 3 boleh check dekat trading ideas dalam page Teropong Bursa ya. Kita ada bagi beberapa trading ideas lah yang masa tu. So sekarang ni kita tengok price dah mula dekat dengan previous high. Jadi kat sini. Dari segi earnings dia tak ada menunjukkan tanda-tanda dia akan break lagi. Jadi kemungkinan next quarter report saya tak pasti company ni dah keluar report ke belum. Tapi overall kalau report dah keluar, if profit dia meningkat, dan ada kemungkinan dia akan berjaya break dekat sini lah. Okay, kalau dia break dulu sebelum keluar report tu, kemungkinan lah itu probably orang yang dah tahu pasal report tu dah mula membeli kan. So dia ada price breakout lah. But kita kena tengok apa akan jadi nanti. So overall pada saya masih lagi sama. Kalau dia boleh break RM4.20 ni, the highest kat sini ni, barulah kita dari segi teknikal kita ada entry untuk masuk dan swing untuk long term. Okay, swing untuk long term. Untuk daily chart dekat sini kita dah ada price breakout awal lagi kat sini dalam bulan Jun ni. Kita dah mula ada tanda-tanda reversal. Ini yang bulan April yang market drop banyak tu. So ini boleh tengok dalam trading area. Saya tak pasti ada Unisem ke tak ya. Tapi semiconductor lain memang ada lah. Okay, macam UWC. So overall dekat sini, dekat daily chart kita boleh tengok dia masih lagi uptrend kat sini. Dan juga dia ada strong uptrend daripada paras ni. So dia meningkat dengan banyak lah. Okay, strong uptrend ni dia steep trend line dia. Jadi overall kat sini memang agak okay, maknanya dia tengah trending up, tapi ada kemungkinan dia dah once dah dekat daily chart ni ataupun dekat 3 bulan ni dah dekat dengan area resistance dia. So ada kemungkinan dia tak berjaya break ya. Jadi kemungkinan pada pendapat saya dia akan pergi ke situlah. Okay, itu adalah saya punya analisis. Lebih kurang dia akan retrace balik dekat area sini. Sampailah ada keluar cerita pasal dia punya revenue dia meningkat semula. InsyaAllah benda ni boleh continue. Okay, so tu adalah Unisem. Jadi ada lagi dua kita nak review, KESM dengan MPI. KESM, so kita buka KESM. Okay, KESM ni macam agak tak bagus jugalah bisnes dia since 2019. Ni kita tengok dia punya earnings dia. Earnings dia sikit lah. Saya tak pastilah apa yang berlaku kat sini. Ni ya, earnings dia agak berkurang, tapi dia slowly dia meningkat sampai hujung 2019 dia mula menurun balik. Okay. So lepas tu ada possibility dia loss dekat sini ni. Ada dua bar ni. So dari segi technical ini memang tak okey lah. Dia tengah down, tengah heavy downward. Alright, so kita tengok dari segi daily chart dekat 3 bulan ni memang out lah. Okay. Dari segi daily chart ada peluang trading, tapi ni company ni pun harga RM9 tak ada kita nak trading kan. Alright, so overall nampak macam tengah menaik ya. Dia tengah menaik kat sini. Okey lah. Ada ruang nak naik, tapi kalau saya avoid lah dulu counter ni, kecuali kalau untuk investment. Price dekat sini dia dah mula buat low price dekat area sini. Okay. Jadi maybe ada some sort of recovery later on. Kita tak tahu. Tapi kalau nak invest memang okey untuk masuk. Cuma stop loss dia sekarang harga RM9 ya. Okay, dari segi teknikal kita nak set stop loss, kita ambil lowest point dekat sini lebih kurang pada RM6. So kalau daripada RM9 ni dia drop sampai RM6, kita masih lagi kena hold based on trading plan. So kerugian RM3 tu lebih kurang dalam 30%. So kalau saya memang it's not yet time to entry lah. Okay. Kalau dia duduk dekat harga RM7 tu probably boleh consider balik untuk beli. Sekarang dah mula naik. So sekarang ni kalau dia boleh break level yang ni, dan pada pendapat saya lah, kalau dia boleh pergi atas pada RM10 baru kita consider dia bullish lah.
Okey, itu dari segi technical. Dan satu lagi MPI, Malaysian Pacific Industries. Okey, kita tengok sini ya. So harga dia pada masa tu ni ialah pada 15 hari bulan 8. Okey. 14.9 harga dia. Daripada 14.9 dah mula naik ya. So dia masa dia issue the news tu maybe dekat area sini lah. Okey. Kemungkinan dia dekat area sini lah, 14. Okey. Untuk short term dia naik lah. Okay. Maybe sebab dia naik pun sebab keluar artikel tu ya. So bila dia bercerita pasal tu, dia sebutkan pasal prospek company, memang kita akan dapat efek jugalah. Okay. Jadi daripada banyak-banyak tadi ni, saya rasa MPI ni je yang okey kot. Okay, dari segi teknikal, sebab first of all dekat sini dia dah ada chart 3 bulan dia dah mula breakout previous high dia. Okay. So kat sini ni untuk salah satu counter macam kita suka ataupun kita elok kita trade counter yang orang panggil untuk kita elok kita trade counter-counter yang uptrend. Okey, jadi ciri-ciri uptrend ni biasanya dia akan sentiasa akan buat new high. Dia akan turun sikit dan dia naik banyak. Turun sikit naik banyak, turun sikit naik banyak. Jadi kalau saya nak share dekat sini, kita punya chart ni, tipikal pergerakan harga ialah macam ni. Kalau uptrend dia akan naik, turun, naik, turun, naik. So biasanya macam ni kita consider dia naik lah. Okay. So bila dia naik, okay. So dengan kenaikan ni, kita tengok dekat sini di mana dia break previous high dia akan boleh terus naik lagi. So dia rest kejap, dia turun, dia break previous high, dia akan terus naik lagi. Okay. Jadi dekat sini dia dah mula buat structure yang uptrend. Untuk saya ini adalah dah bagus untuk kita buat entry dulu. So untuk short term kita trade dekat daily chart ya. Kita boleh ambil high dia lebih kurang dekat 16 ringgit ni. Dia dalam ni dekat daily chart ni kita tak nampak lah dia punya structure tu, tapi dekat daily chart kita tengok dia punya dia ada turun naik ya. Tapi yang ni dia banyak naik, so kita nampak dia ada jadi macam lemang sebatang orang panggil kan. Okay. So kat sini dari segi support level untuk MPI kita dapat lebih kurang dalam RM16. Jadi overall ada peluang untuk kita entry counter-counter macam ni ya. Sebab ini daripada banyak-banyak ni satu ni je yang bullish. Okay. Yang lain semua duduk di paras previous high, previous resistance dia yang belum lagi dia breakout. Okay. So ni dah confirm breakout. Kita tengok hujung bulan ni sepatutnya candle ni akan complete terbentuk sebab ni carta 3 bulan ya. So ada kemungkinan harga dia akan daripada RM18 ni dia akan turun ke sini dulu. Ada kemungkinan ya. Jadi kita cuba untuk tunggu ataupun boleh dari segi trading plan kita boleh try untuk beli counter ni dekat harga 16 ataupun 16.5 ataupun RM17 lah. Okay. Dengan cut loss level pada di bawah pada harga RM16. Okay. So ini adalah trading plan. Maknanya kalau dia turun bawah 16 kita kena dari segi teknikal kita kena cut loss dulu. Okay. Jadi company ni memang nampak ada banyak prospek ya. Kalau kita nak beli sekarang pun boleh. Kalau pada saya biasanya kalau saya punya trading plan untuk buat short term trades memang saya set setakat 2-3% macam tu. Tapi untuk buat swing trading kalau masa mula-mula kita entry tu, saya punya personal style, saya akan set maksimum untuk cut loss level tu lebih kurang dalam 10% lah. Tak kira lah entry dekat mana. Kalau dia turun 10% tu saya akan consider untuk cut loss. Tapi saya cuba make sure support level yang ada, technical support level yang ada, biasanya dia akan duduk dalam range 10% tu. Okay. So bila dia turun kena ke support, saya kadang-kadang saya boleh hold lagi. Tapi bila dia dah break support je within my 10% tu, saya cut loss lah. Okay. Saya jarang cut loss lebih pada 10%. Sebab itu dah terlalu banyak. Kalau buat short term trade memang kita set 3%, 5% saja. Okay. So overall counter ni sajalah daripada banyak-banyak ni. Dari segi technical ini saja yang bullish. Yang lain-lain macam kita tengok tadi, Inari dia belum break previous high dia. Dia duduk tersangkut dekat situ. Ni dia belum lagi.
Okay, itu ni hari belum. Sebab apa saya kata yang kena break previous high tu Ini ada satu contoh ni. Right. Contoh dia dekat sini Area sini Inari naik turun, lepas tu bila dia break saja previous high, sepatutnya dia boleh continue naik lagi. So sekarang ni dia dah turun, dia dah test area support yang lama dekat sinilah. Nampak dia bertahan dekat sini dan dia rebound balik pergi ke situ. So sekarang ni apa yang kita nak buat, kita tunggulah. Pada pendapat saya, tunggu dulu sampailah dia break area RM2.5 ni dan ke atas, baru kita boleh entry semula. Kita entry ni contohnya macam sini. Dia dah break out kat sini sampai harga 135, 137 tu, dah boleh beli dekat situ. Kita swing trade sahaja. Swing trade kita boleh guna moving average 10, moving average 5, kita boleh guna apa-apa sajalah. Kalau kita nak guna Fibonacci tools untuk buat dia punya projection, kita nak guna elite wave, itu semua tak kisah, ikut mana-mana pun cari apa yang sesuai dengan diri kita. Okay, cari apa-apa yang mana yang sesuai dengan diri kita lah. Okay, jadi pada pendapat saya, kalau kita boleh guna apa-apa saja tools dalam technical asalkan kita faham. Jadi untuk mendapatkan kefahaman tu, kita sama ada kita boleh bertanya dengan cikgu, kita boleh pergi kelas, kita boleh tengok dekat YouTube, banyak sumber-sumber yang free juga yang ada dekat internet. So apa yang saya nak katakan sini, semoga kita semua dapat buat keputusan yang baik lah. Okay, jadi conclusion daripada hari ni, saya tengok nanti MPI sajalah yang bullish. Yang lain-lain dia belum lagi breakout previous high dia. Jadi satu lagi KESM tu, itu saya yang tak berapa okey lah. Okay. Alright, so itu saja daripada saya hari ni. Semoga kita punya sesi hari ni bermanfaat. Kalau perlukan buka akaun CDS, coaching dan juga support group, boleh contact nombor dekat bawah ni Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.